Salam damai dan salam sejahtera. Hari ini saya akan membuat sedikit perkongsian mengenai kursus pemimpin pertengahan. Kursus kepimpinan untuk pemimpin pertengahan atau Leadership Course for Middle Leaders atau lebih dikenali sebagai LCML ini disediakan bagi membangunkan kompetensi pemimpin pertengahan di sekolah. Untuk peringkat permulaan, LCML ditawarkan kepada pemimpin pertengahan sekolah, iaitu ketua panitia bagi sekolah rendah dan guru kanan mata pelajaran atau ketua bidang bagi sekolah menengah. Kursus ini telah berlangsung selama 5 hari dan dilaksanakan sepenuhnya bersemuka secara dalam talian dengan beberapa pengisian secara perbengkelan, dan di akhir kursus semua peserta telah dipertanggungjawabkan untuk membuat perkongsian dengan pihak pentadbir sekolah mengenai dapatan berkursus, dan seterusnya perlu menyelesaikan satu tugasan individu untuk laporan kepada pihak IAB. Oleh kerana pemimpin pertengahan sentiasa berhadapan dengan pelbagai cabaran dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diamanahkan, maka mereka perlu melengkapkan diri dengan gabungan kompetensi tertentu untuk diaplikasikan semasa menghadapi situasi yang pelbagai. Kompetensi secara umum ditakrifkan sebagai gabungan pengetahuan, kemahiran dan sikap bagi menjayakan sesuatu tugasan. Modul LCML menggariskan sebanyak 14 kompetensi pemimpin pertengahan yang dibangunkan untuk dikuasai oleh seseorang pemimpin pertengahan bagi membantu pasukan pemimpin sekolah mengurus sekolah dengan baik. Tiga objektif kursus LCML adalah: yang pertama, menguruskan diri; kedua, mengurus tugas utama; dan yang ketiga, mengurus pasukan. Seorang pemimpin pertengahan itu perlu membuat refleksi dan mengenal pasti kekuatan dan penambahbaikan yang perlu dilaksanakan dari segi sikap, kemahiran, dan juga pengetahuan. Apabila mereka berupaya menguruskan diri, mereka perlu berupaya mengurus tugas utama yang diamanahkan kepada mereka. Pemimpin pertengahan yang mengetahui bidang tugasnya dengan jelas akan berupaya melaksanakan tugasnya dengan lebih efektif dan berfokus. Seterusnya, pemimpin pertengahan juga perlu bijak mengurus pasukan mereka yang terdiri daripada ahli panitia atau ahli bidang, di mana mereka harus maklum bahawa ahli pasukan mereka terdiri daripada pelbagai latar belakang, sama ada dari segi sikap, kemahiran, dan juga pengetahuan. Objektif jangka pendek kursus LCML ini adalah untuk melihat pemimpin pertengahan dapat mengurus pasukan mereka dengan berkesan dalam memastikan setiap guru merancang, melaksana dan menilai proses PDPC yang berkesan dan berkualiti berlaku di dalam bilik darjah masing-masing. Hal ini diharap dapat merealisasikan hasrat KPM untuk melahirkan pasukan pemimpin berprestasi tinggi di setiap sekolah. Dalam menjalankan tugas-tugas tersebut, pemimpin pertengahan perlulah memainkan peranan dalam menjuarai alternatif, memudah cara penyesuaian, melaksana strategi, dan mensintesis maklumat. Mereka juga perlu bijak dalam menguruskan diri, mengurus tugas-tugas utama, dan mengurus pasukan. Menjuarai alternatif merujuk kepada keupayaan pemimpin pertengahan mengemukakan cadangan penyelesaian berdasarkan data. Memudah cara penyesuaian merujuk kepada keupayaan pemimpin pertengahan menggalakkan rakan sepasukan untuk mencuba pelbagai idea atau kaedah baharu dalam melaksanakan tugasan. Melaksana strategi merujuk kepada tindakan pemimpin pertengahan membantu rakan sepasukan dalam memastikan strategi
organisasi tercapai. Dan sintesis maklumat pula merujuk kepada keupayaan pemimpin pertengahan menggunakan data, menyatukan maklumat, dan menyalurkan maklumat tersebut kepada pihak pengurusan bagi membantu pihak pengurusan membuat keputusan tepat berdasarkan data. Dan kompetensi terpenting sebagai pemimpin pertengahan adalah kompetensi komunikasi seperti mana yang ditunjukkan menggunakan galungan biru dan merah ini. Pemimpin pertengahan perlu memastikan maklumat daripada pengurusan tertinggi sampai kepada semua guru dan respons atau maklum balas guru kembali kepada pihak pengurusan tertinggi, dan begitulah sebaliknya. Kursus LCML ini mendedahkan pemimpin pertengahan sekolah dengan kemahiran menguruskan diri, mengurus tugas utama, dan mengurus pasukan. Dan bagaimanakah ini dapat dilaksanakan oleh pemimpin pertengahan? Proses ini akan dilaksanakan dengan bantuan pelbagai alat penambahbaikan sekolah, di mana tema ini akan saya cuba kongsikan maklumat satu persatu secara ringkas. Baiklah, kita fokus kepada tema 1 terlebih dahulu, yaitu menguruskan diri. Jadi di sini disarankan agar seorang pemimpin pertengahan itu seharusnya dan sebaiknya senantiasa membuat refleksi kendiri. Apa itu refleksi kendiri? Refleksi kendiri merujuk kepada proses merenung, menganalisis, dan mencari alasan, dan seterusnya membuat cadangan dan tindakan untuk memperbaiki diri yang dilakukan secara berterusan. So, salah satu tool yang boleh digunakan untuk tujuan ini adalah Borang Business Model U. Borang Business Model U ini ada 8 soalan yang perlu dijawab, dan soalan-soalan ini akan memberi panduan kepada para pemimpin pertengahan merefleksi diri dan juga pasukan mereka. So, selain membuat refleksi diri, seseorang pemimpin itu juga perlu membantu ahli pasukannya mengenal potensi, memberi pengiktirafan, dan juga keperluan yang lebih mendalam terhadap sumbangan dan legasi sebagai seorang individu terhadap tugas dan juga tanggung jawab yang diamanahkan. So, penggunaan Borang Business Model U ini dilihat sebagai satu instrumen yang boleh dijadikan panduan untuk merancang secara sistematik, terutamanya bagi tujuan penambahbaikan diri kita sebagai seorang guru. Seterusnya, tema 2 yaitu mengurus tugas utama. So, setiap penjawat awam perlu melaksanakan tugas mengikut deskripsi dan spesifikasi tugas yang telah ditetapkan oleh ketua jabatan. So, salah satu toolkit tugas yang diperkenalkan dalam kursus LCML ini adalah Pemimpin 360 Darjah yang menerangkan bagaimana seorang pemimpin boleh memimpin pihak atasan, memimpin orang bawahan, dan juga memimpin rakan kerja. So, pemimpin pertengahan juga mesti memahami dan menentukan keutamaan tugas mereka mengikut deskripsi kerja masing-masing, seperti apa yang dapat kita lihat di sini melalui contoh toolkit tugas Diamond 9. So, rujukan kepada mandat dalam melaksanakan tugas amat perlu untuk memastikan kerja dapat dilaksanakan mengikut panduan yang sewajarnya. So, antara lain yang selalunya menjadi rujukan utama adalah data SKPM G2 dan juga surat-surat pekeliling yang berkaitan. Dan pada masa yang sama, pemimpin pertengahan perlu sentiasa peka dengan keperluan semasa dan memantapkan kompetensi mereka untuk memenuhi tuntutan kerja dan juga organisasi.
Seterusnya adalah tema ketiga, yaitu mengurus pasukan. So, pemimpin pertengahan harus mengurus pasukan dengan berkesan dan berusaha memastikan ada iklim kerja sepasukan yang baik untuk memupuk sinergi agar setiap ahli pasukan dapat bertugas secara optimum. Ada dua model yang boleh digunakan untuk mengurus pasukan, yaitu model ARAS dan juga model IFRED. So, productivity dan quality dapat diwujudkan apabila setiap ahli pasukan memahami erti kerja sepasukan dan sebagai pemimpin, seseorang pemimpin pertengahan itu harus mengenali orang-orang bawahannya, menerima mereka tanpa menyenaraikan sebarang syarat, dan menghargai ahli-ahli pasukannya. Dan sebagai seorang pemimpin pertengahan, beliau juga perlu mengurus tindakan mengagih dan menurunkan kuasa kepada ahli-ahli pasukannya dengan keyakinan. So, penambahbaikan sangat penting untuk dilaksanakan bagi memastikan pasukan yang dipimpin mantap dan diurus dengan cekap. Sebagai seorang pemimpin pertengahan, prinsip-prinsip pengurusan yang diguna pakai adalah kitaran POLC, yaitu planning ataupun merancang, organizing, mengurus, leading, memimpin, dan juga controlling, mengawal. Oleh itu, Canvas Strategy Analysis Data digubah untuk membantu pelaksanaan projek penambahbaikan dan ada 8 langkah kesemuanya. Langkah 1 melibatkan penetapan objektif penambahbaikan. Langkah 2 menguruskan diri dengan merujuk kepada data dari SKPM G2 Standard 4. Langkah 3 membuat analisis data dan analisis jurang antara tahap kualiti sebenar dan juga wajaran ataupun unjuran. Langkah 4 merancang intervensi mengikut keutamaan isu menggunakan borang School Program Check Tool ataupun SPEC. Seterusnya, langkah 5 merancang ataupun melaksanakan pelan tindakan. Langkah 6 menjalankan pemantauan yang bersifat mengawal selia menggunakan borang One Page Project Manager ataupun OPPM. Langkah 7 menilai keberkesanan projek yang dijalankan dengan menganalisis data terkumpul dan data daripada SKPM G2 Standard 4 dirujuk semula untuk memastikan jurang yang dikenal pasti telah dirapatkan ataupun sebaliknya. Langkah terakhir iaitu langkah 8, mengenal pasti isu dan cabaran baru untuk tindakan susulan yang seterusnya. Untuk lebih jelas bagaimana Canvas Strategy Analysis Data ini dapat membantu kita dalam merancang sesuatu projek penambahbaikan di sekolah, izinkan saya berkongsi contoh tugasan bengkel yang telah diberi kepada semua peserta kursus. Contoh, dengan menggunakan Canvas Strategy Analysis Data, bagaimana Anda dapat membantu pihak pentadbir sekolah menganalisis data terkini dan mencadangkan penambahbaikan. So maka itu langkah yang pertama sekali yang perlu diambil, tidak kira sama ada ketua bidang ataupun ketua panitia. Langkah yang pertama sekali adalah individu pemimpin itu harus terlebih dahulu mengenal pasti mengapa sesuatu projek penambahbaikan itu hendak dilaksanakan ataupun hendak dijalankan, dan seterusnya harus menetapkan objektif setelah berbincang dengan pengetua ataupun ketua bidang semasa mensintesis maklumat. Dan sebelum melaksanakan program penambahbaikan berdasarkan Canvas Strategy Analysis Data, pemimpin pertengahan dan pasukannya perlu menyediakan data-data berikut terlebih dahulu sebagai rujukan. So, penentuan objektif, visi dan hala tuju program penambahbaikan itu
bergantung kepada data yang diperolehi dari SKPM G2 Standard 4. So data SKPM G2 Standard 4 adalah gabungan data mengenai tahap amalan kompetensi kita sebagai guru dalam melaksanakan PDPC dan juga tahap kemenjadian murid dalam akademik. So terdapat hubungan yang signifikan antara kompetensi guru semasa PDPC dan juga kemenjadian murid. So, membawa maksud walaupun kita adalah guru dan mengajar murid, ada masanya kita sendiri perlu melakukan penambahbaikan dalam setiap dimensi amalan elemen kompetensi guru, khasnya sewaktu proses PDPC. So, 5 tahap amalan kompetensi guru boleh dijadikan panduan oleh kita semua sebagai guru dalam menghasilkan PDPC yang berkesan dan seterusnya memberi impak kepada kemenjadian murid. Sebagai contoh, penetapan objektif yang telah dipersetujui di sini adalah bagi meningkatkan kemahiran guru untuk melibatkan murid secara aktif dalam PDPC. So, seterusnya di langkah 2, data daripada SKPM G2 Standard 4 semasa refleksi akan digunakan sebagai maklumat awal berkaitan pengajaran dan pemudacaraan guru dalam selian. So di sini tahap tindakan dan tahap kualiti dirujuk, dan sebagai contoh di sini kita ada skor SKPM G2 yang telah dikumpul dari 5 guru yang akan digunakan untuk langkah ketiga dan seterusnya. Dan berdasarkan maklumat awal dari data SKPM G2 Standard 4 untuk 5 orang guru tadi, maka di langkah 3 ini kita perlu mencari jurang yang paling besar, yaitu perbezaan skor antara tahap kualiti sebenar dan juga unjuran. So, sebagai contoh, didapati bahawa jurang terbesar dalam analisis ini berada pada aspek 4.61, yaitu murid sebagai pembelajar aktif. Maksudnya di sini, murid telah tidak menjadi pembelajar aktif semasa proses PDPC. So, jurang paling dalam ini berkemungkinan sedikit sebanyak ada hubungan dengan tahap kompetensi guru sendiri. Okay, so maka dengan itu, isu inilah yang perlu diberi keutamaan dan perhatian oleh pemimpin pertengahan dan juga pasukannya untuk dibuat penambahbaikan. Oleh yang demikian, dalam langkah 4 ini, maklumat projek dan aktiviti seperti yang terkandung dalam takwim program kecemerlangan sekolah setiap panitia perlu disenaraikan menggunakan SPEC atau School Program Check Tool. So selepas itu, senaraikan isu mengikut keutamaan berdasarkan dapatan analisis jurang di langkah 3. Di kolom yang kedua ini. So, jurang terbesar seharusnya diisi dalam ruangan yang pertama mengikut keutamaan isu. Seterusnya kita perlu membuat refleksi tentang keberkesanan setiap projek dan aktiviti yang dijalankan terhadap isu yang telah disenaraikan. So, jika projek atau program tersedia itu berkesan untuk menangani isu yang dihadapi dan harus ditambah bilangan kekerapan, maka projek itu dimasukkan dalam ruangan tambah atau raise di bahagian ini. So kita ada eliminate, hapuskan, raise, tambah, reduce, kurangkan, create, wujudkan, dan juga sustain, kekalkan. Sebaliknya, jika projek yang dijalankan itu tidak ada kaitan dengan isu yang dihadapi, maka projek atau program tersebut harus disingkirkan ataupun eliminate. So, sekiranya terdapat isu tetapi tidak ada sebarang program yang ditakwimkan, maka projek baru perlu dirancang dan diwujudkan, create, agar isu dapat ditambah baik. Dan di langkah 5 inilah kita menjalankan projek penambahbaikan di sekolah.
So contoh yang diberikan di sini yaitu program yang kita create dalam borang OPPM sebentar tadi adalah dalam bentuk community pembelajaran profesional ataupun professional learning community. So alat kolaboratifnya adalah instructional rounds ataupun IR. So langkah-langkah IR antara lainnya adalah ahli pasukan membuat pembelajaran profesional untuk mencari amalan terbaik dengan menjalankan 20 minit lawatan ke kelas yang ditentukan untuk membuat pemerhatian dan bukan penghakiman, ya. So semasa sesi pasca lawatan, ahli pasukan akan meneliti pola dan penemuan berdasarkan bukti dan seterusnya memberi cadangan penambahbaikan. So cadangan penambahbaikan akan dilaksanakan dan kitaran IR ini, instructional rounds ini, diteruskan sehinggalah tahap amalan kompetensi guru menjadi semakin baik dan konsisten serta isu masalah pembelajaran murid tadi itu dapat diatasi dengan dayanya. Baik, ini adalah contoh borang PMG yang diisi oleh guru sebelum instructional rounds dilaksanakan. So ruangan plus dan minus diisi oleh guru yang melaksanakan instructional rounds itu. So kalau kita lihat contoh di sini, guru A mengisi ruang plus dan minus sebelum masuk ke kelas guru model yaitu guru F. So setelah membuat pemerhatian amalan terbaik guru model dan murid di dalam kelas yang telah ditentukan sewaktu instructional rounds berlangsung, guru A akan mencatat dapatan dalam ruangan delta. So, dapatan ini kemudiannya akan digunakan untuk melaksanakan penambahbaikan PDPC mengikut keperluan guru A. Langkah 6 melibatkan pemantauan yang bersifat mengawal selia. So, penyeliaan yang disarankan adalah berbentuk kepimpinan dalam memudah cara penyesuaian dan fokus penambahbaikan instructional rounds lebih meluas dan berfokus kepada menerangkan apa yang diperhatikan dalam konteks masalah tumpuan dan bukannya menghakimi atau menilai. So, borang one page project manager ataupun OPPM ini digunakan untuk tujuan ini, ya, karena ini adalah alat untuk merancang, memantau dan berkomunikasi tentang status perkembangan program penambahbaikan. So OPPM merumuskan maklumat penting projek dalam satu muka surat, hanya satu muka surat, dan dapat dikongsi bersama pihak pengurusan tertinggi dan juga ahli pasukan. So, langkah kedua terakhir yaitu langkah 7. So, di peringkat ini keberkesanan program yang dijalankan akan dinilai sekali lagi dengan menganalisis data terkumpul. So, data daripada SKPM G2 Standard 4 akan dirujuk semula untuk memastikan jurang isu yang telah dikenal pasti di awal program itu telah berjaya dirapatkan ataupun sebaliknya. And then langkah 8 adalah peringkat di mana pasca nilai keberkesanan program dan mengukur pencapaian KPI dilaksanakan bersama-sama dengan penambahbaikan dan seterusnya menyebarluaskan keberkesanan program melalui perkongsian profesional. Dalam langkah terakhir ini juga ketua bidang, ketua panitia dan ahli-ahli bidang perlu sentiasa bekerjasama dalam menambah baik strategi untuk memastikan program kecemerlangan untuk murid dan guru dapat dilaksanakan dengan efektif. So, semasa kelas PDPR, instructional round sebenarnya masih boleh dilaksanakan secara maya, dengan guru masuk ke dalam grup WhatsApp atau Telegram subjek guru role model. Dan PLC juga tidak dinafikan memainkan peranan yang sangat penting dalam memangkin penambahbaikan program, sama ada untuk guru atau
murid atau kedua-duanya sekali. So, langkah 8 ini juga mengkehendaki pemimpin pertengahan untuk mengenal pasti isu dan cabaran baharu sebagai tindakan susulan untuk penambahbaikan dan juga kecemerlangan organisasi yang berterusan. Sebagai rumusan, penggunaan Canvas Strategy Analysis Data dapat membantu pihak pemimpin pertengahan dan pasukan menetapkan objektif, merancang pelan penambahbaikan berdasarkan data, dan dapat meneliti isu-isu pembelajaran dengan lebih terperinci dan berfokus. Dan kaedah Instructional Rounds pula, IR, yang dilaksanakan dengan penggunaan alat PMD, SPEC dan juga OPPM membantu meningkatkan kefahaman pemimpin pertengahan dan pasukan sekaligus menambah baik kualiti pengajaran dan pemudahcaraan guru dan murid, dan seterusnya menyumbang kepada kecemerlangan sekolah. So, sekian sahaja perkongsian dari saya pada hari ini. Besarlah harapan saya agar rakan-rakan ketua bidang yang lain dapat menyebar luas dan berkongsi dengan ahli bidang masing-masing mengenai penggunaan Canvas Strategy Analysis Data ini, dan seterusnya mungkin mengaplikasikannya dalam program penambahbaikan berkaitan subjek maupun membantu rakan guru dalam bidang. So, perkongsian mana-mana amalan terbaik yang terbukti berkesan bersama dengan warga sekolah dan jaringan luar juga amat dialu-alukan. Thank you for watching. Bye!